Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan koordinasi dan gerak balas. Okey, so terakhir sekali kita ada bincang tentang apa itu homeostasis, iaitu pengekalan keadaan persekitaran dalam badan, iaitu pH, kandungan air, suhu, supaya badan dalam keadaan stabil. Okey? Okey. Jadi pertama sekali kita bincangkan tentang kandungan air dalam badan. Okey, kandungan air dalam badan. So daripada slide ini kita tengok, okey, dalam keadaan biasa, badan kita mengandungi lebih kurang 70% air dalam badan. Itu adalah aras normal dalam badan kita. Tetapi jika kita meminum air banyak, okey, maka apa yang berlaku? Apa yang berlaku bila kita minum air dengan banyak? Ya, okey, aras air akan meningkat. Jadi, ingat, badan kita akan mempunyai kecenderungan untuk sentiasa mengandungi air pada aras yang normal. Jadi, bila aras air dalam badan meningkat, maka pengekalan homeostasis pun akan berlaku. Okey, peningkatan aras air tu akan dikesan oleh otak. Apabila otak mengesan bahawa badan kita mengandungi air yang banyak, maka mekanisme pembetulan, iaitu otak akan merembeskan sejenis hormon, kemudian ginjal akan bertindak balas dengan menghasilkan urin. Okey, urin dikeluarkan, maka aras air akan menurun. Selepas aras air menurun, maka aras air dalam badan kita kembali normal. Okey, sama juga jika keadaan panas, okey, kita banyak berpeluh ataupun kita kurang minum air, apa yang berlaku ialah aras air dalam badan menurun. Okey, perkara ini akan dikesan oleh otak. Apabila otak mengesan aras air kita rendah, maka otak menghantar isyarat ke akan membuat mekanisme pembetulan yang akan merembeskan hormon dan memberi isyarat kepada ginjal rasa haus, maka kita akan minum air dengan banyak. Apabila kita minum air dengan banyak, kita menambah air dalam badan, maka aras air meningkat semula dan aras air kembali normal. Itu yang akan sentiasa berlaku. Okey, yang pertama, sama ada air semakin meningkat banyak ataupun kurang air, kedua-duanya akan dikesan oleh otak. So ini adalah satu homeostasis. Okey, sama juga yang berlaku kepada suhu badan. Okey, seperti kita tahu, suhu badan normal manusia ialah lebih kurang 36.5 hingga ke 37 darjah Celsius. Okey, bila hari panas, apa yang berlaku? Hari panas, suhu tinggi. Okey, suhu tinggi. Tetapi suhu badan kita tidak boleh mengikut suhu luaran. Maka apa yang berlaku ialah mekanisme pembetulan. Okey, salur darah akan mengembang, bulu roma condong atau terbaring, berpeluh banyak dan kurang kencing, supaya suhu badan kita akan turun dan kembali menjadi normal. Okey, sama juga apabila pada hari sejuk, hari yang sejuk, maka suhu rendah akan dikesan oleh otak, maka berlaku mekanisme pembetulan. Okey, pada hari sejuk, sel darah akan mengecut. Sel darah mengecut supaya kurangkan haba hilang daripada badan. Bulu roma menegak atau berdiri supaya perangkap haba. Okey, kurang berpeluh juga supaya mengurangkan kehilangan haba.
badan menggigil. Okey, badan menggigil dan akhir sekali kerap kencing. Ini akan meningkatkan suhu badan kembali kepada suhu yang normal. Okey. Alright. So, yang seterusnya ini adalah rajah menunjukkan lapisan kulit manusia. Okey, so bila kita tengok, okey, ini adalah kelenjar peluh. Okey, di mana peluh akan keluar melalui liang roma. So, warna biru ni adalah tulisan peluh. Okey, kemudian ini adalah menunjukkan salur darah. Okey, jadi bila kita lihat semasa suhu persekitaran tinggi, kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh. Okey, so jadi haba dikeluarkan juga melalui peluh yang tersejat. Kemudian bulu roma condong. Kenapa? Untuk mengurangkan udara terperangkap pada kulit, dan salur darah mengembang, membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Okey, so 3 perkara berlaku pada hari panas dan 3 perkara yang bertentangan berlaku apabila hari sejuk, iaitu bulu roma menegak, memerangkap lapisan udara, bertindak sebagai penempat haba. Yang kedua, salur darah mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit. Okey, dan yang ketiga, kelenjar peluh tidak mengeluarkan peluh. Okey, so cikgu rasa untuk hari ini kita bincang sehingga sini saja. Okey, Assalamualaikum.